Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambutan untuk pembenari yang pada petang ni. Pak Abu sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih pengurusi pengacara majlis yang berbahagia Ketua Jabatan, fasilitator, rakan barisan dan penilai, mungkin ada lagi para penghati dan juga pengunjung hari bertemu pelanggan BTN 2012. Sebenarnya itu juga kita bersama-sama dalam majlis convention IQ ke-8 BTN. Saya ambil sedikit masa saja. Pertama sekali, tahniah pada ke-88 kumpulan yang telah mengambil bahagian pada hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Samad pada pagi tadi, sebenarnya ke-88 ini adalah pemenang. 8 tahun telah pun berlalu. Tahun ini kali yang ke-8. Sebenarnya kita telah menghasilkan banyak kumpulan pemenang. Cuma bila ada convention ini, saya suka sekali lagi untuk berkongsi, kami suka berkongsi ya. Kalau dapat ditanamkan satu perasaan bahawa perhimpunan ini bukan perhimpunan untuk mencari nombor 1, nombor 2, 3. Bukan nak cari pemenang ataupun siapa menang, siapa yang tak menang. Sebab itu kadang-kadang bila kita hadir dalam convention ini, perasaan itu kadang-kadang menjadi sayu. Kerana di mind kita tingkat akhir kita memikirkan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Convention adalah pertemuan untuk berkongsi pandangan. Tapi selewangnya program-program kualiti di mana memerlukan sambutan daripada seluruh individu yang ada dalam organisasi merupakan satu cabaran yang besar. Secara keseluruhannya, kami selaku penilai mengucapkan syabas ada ke-88 kumpulan, termasuk juga kumpulan yang kami lihat separuh ataupun lebih sedikit separuh, tapi naik ke pentas, sekurang-kurangnya dapat merasakan perasaan bagaimana berada di hal memberikan sesuatu. Apa pun yang kami putuskan, itu merupakan pandangan kami mengikut apa yang kami faham mengenai KIT. Kalau ada orang kata keputusan panel adalah muktamad, persoalan muktamad ini is very subjektif perempuan. Mencoba buat penilaian pada pertandingan menyanyi, bukan sekadar rupa, juga subjektif. Tapi kami mencubanya. Kali ini adalah pengurusan secara profesional. Kami cuba uruskan dan melihat kumpulan-kumpulan yang patut dikedepankan sebagai wakil kita bagi mereka peluang. Walau begitu pun, keseluruhan pandangan malu balas daripada kami selaku panel penilai, perkara yang boleh diperbaiki, walaupun sebahagian kita telah menampak sesuatu yang kita ketengahkan itu berada dalam tahap baik saja, masih boleh dipertingkatkan lagi. Ada sebahagian kumpulan secara ikhlas kami berkatakan dia nak pergi ke tahap baik, maka penambahbaikan perlu. Dan kalau saya perhatikan tadi apa yang dikatakan oleh Prof pagi tadi, 6 kumpulan baru. Kalau dah ditakdirkan, kumpulan lama juga akan terus bergerak
tentu sekali mantapnya pasukan akan menjadi lebih tinggi. Mantap ini. Kerana bila kita beralih orang, kemudian tidak ada komando, lebih lagi kumpulan-kumpulan baru yang ditubuhkan langsung tidak dibantu oleh kumpulan-kumpulan yang telah ada. Saya yakin taraf untuk mempertingkatkan kebolehan ini mungkin agak sedikit lambat. Jadi tuan-tuan, itu saya serahkanlah kepada Rusia ya. Ini cuma pandangan kami. Pertama sekali, dalam penilaian kita ada menyebut tentang penubuhan kumpulan, dan dalam penubuhan itu sendiri juga telah kita sebutkan tentang bagaimana kita merancang projek. Kami lihat hampir 100% kumpulan tidak dapat membuat carta perancangan yang tepat. Maknanya kumpulan kena duduk betul-betul sebelum bergerak, sebelum memulakan projek. Selepas mengenal pasti dan pilih projek, sekali lagi carta perancangan perlu diperkemaskan. Rancang ni maknanya bertanya pada kumpulan. Sebenarnya dalam tempoh setahun ini, dalam persepsi kita, dalam tanggapan kita, dalam kemampuan kita menjangkau masa dan kebolehan, projek ini nak buat berapa lama? Setahun? 8 bulan? 9 bulan? Cuba dirancang dulu. Nak merancang ini memerlukan kefahaman mengenai aktiviti ataupun disiplin KIP itu sendiri. Di bawah PDCA, tiap-tiap perkara P ada aktiviti, D ada aktiviti. Kalau itu dapat difahamkan, saya yakin tuan-tuan boleh membentuk carta perancangan yang betul. Dan satu perkara lagi yang jadi masalah besar dalam KIP, saya lihat juga mungkin itu dalam bulan ini. Dia tak boleh buat carta perancangan kerana projek dia dah ada dah. Sebagainya projek itu projek roncit-roncit, mungkin dah masuk 2 tahun dah, ataupun 3 tahun. Kumpul sikit, nampak ni mantap lah tahun ni, terjadikan projek. Sebab itu, ada yang membuat sistem, dia tak dapat tunjukkan carta perancangan, pembentukan sistem sendiri dalam tempoh 1.5 bulan ataupun 2 bulan. Bagaimana mereka membangunkan sistem? Bermula dengan konsep sistem itu sendiri dan sehingga ujian akhir. Bagaimana dibuat? Kerana benda ni berlaku roncit-roncit. Tahun lepas dapat sikit dah. Tahun yang kedua buat sikit. Tapi tak berapa sangat nak jadi-jadi. Jadi, rangkum mantapkan. Dalam KIT boleh, yang itu boleh. Tapi tak usahlah kata benda tu 2 tahun dulu kita buat. 3 tahun tu. Itu hanya sebagai trial saja untuk melihat. Boleh tak, tapi sebenarnya belum lagi ada. Dimasukkan dalam satu perancangan. Jadi tidak boleh kalau kita kata kita buat daripada bulan Januari tahun 2012, habis pada tahun 2012 bulan Disember selama setahun, tapi carta perancangan pembinaan cadangan itu dia dah mula dah tahun 2010 bulan 9 dah mula. Salah lah. Konsep itu salah. Sebab di bawah PDCA ada perancangan yang kita buat. Mustahil nak merancang masa depan, kita ambil benda yang di belakang. Ini terjadi dalam banyak jabatan. Kita harap fasilitator dapat lebih rapatlah dengan rakan-rakan kumpulan untuk memperjelaskan perkara ini. Ini mengenai carta perancangan. Yang keduanya, kenyataan mengenai masalah. Ini pun kerana lumba-lumba lah tuan-tuan. Kita berlumba sebahagian kumpulan kadang-kadang bila buat projek ini. Bila dia menyenaraikan masalah, 10 masalah yang disenaraikan kita boleh petikaikan. Tidak nampak di dalam itu sebagai masalah. Ataupun statement itu salah sebenarnya. Ini juga perlu diperbaiki ya. Dan mengenai mengenal pasti dan memilih ini, satu kumpulan juga kita dah beritahu juga tadi dalam kita memberi maklum balas. Jangan terus tiba-tiba terus pilih dah. Dapat ada projek dah. Nak buat projek apa? Dia bermula dengan kenal pasti. Maklumlah kita dalam jabatan ni mungkin ada lebih daripada satu masalah. Sebab itu bila dah senarai masalah, pilih satu. Projek untuk kali ini ada makna macam tu. Daripada senarai yang banyak-banyak tu, nak pilih ada teknik nak menenarai pendekkan. Itu tools tu, tak apalah, itu boleh dicari ya. Apabila memilih telah dilakukan, yang paling penting tuan-tuan, tak boleh pilih dengan tepat kalau tiap-tiap masalah tak ada data yang menyokong.
Ini juga satu kelemahan besar yang saya lihat bukan saja di sini. Boleh kata di seluruh negara. Kita boleh ketengahkan, boleh cakap pasal masalah. Senarai masalah dia. Bila kita tanya data tak ada langsung. Itu ada orang kata boleh maaf tak Pak Bu? Saya kata kalau sendiri nak mengatakan minta maaf, minta maaf. Tapi mustahil bila sampai pada peringkat kita dah pilih dan ada masalah yang benar-benar dah dipilih, tapi data juga tidak kemas. Bila data tidak kemas, bagaimana tuan-tuan dan puan nak buat objektif kepada projek? Tentu tak boleh. Mesti analisa masalah ini, itu yang saya katakan tadi. Kita ramai dalam kumpulan kerja sokong-menyokong. Sebab analisa data ni saya berbual juga dengan timbalan pagi tadi. Kata, it's very good, tak boleh belajar mengenai data. Tapi menganalisa data ni kadang-kadang kerja orang besar-besar. Orang yang buat penyelidikan. Ini kita kadang-kadang ada kawan-kawan cakap dengan saya, bukan kebun saya Pak Abu nak analisa apa. Tapi program ini memang nak membangkitkan kekuatan kita. Sebab itu pertolongan daripada ramai orang perlu ada. Mustahil kumpulan boleh bergerak secara bersendirian. Jadi pokoknya perlukan juga masa. Kalau mesyuarat itu katanya ada 33 kali, betul-betul 33 kali. Kumpulan yang betul-betul berjaya dalam setahun itu kadang-kadang bukan 33 kali, lebih daripada itu. Tapi dia tak catatlah sebanyak dia berkumpul. Itu mengenai kenal pasti masalah dan pilih, memerlukan data. Dan data itu penting untuk set objektif projek. Ada masalah, nak buat apa? Nak buat apa? Tak ada data, tak boleh. Nak diketengahkan secara teguh. Dia jadi data yang tidak ada number, tak boleh dikira, tidak boleh measure. Untuk mengurangkan kerosakan pokok-pokok, banyak mana? Tak boleh sebut. Untuk mempertingkatkan hasil, sekarang ni hasil banyak mana? Dia kosong, saya tidak ada number sebenarnya. Okey ya. Ini mengenai setting objektif. Dan yang tak kurang penting ialah punca. Bila kita menganalisa masalah, biasanya kita menganalisa punca kenapa masalah itu berlaku. Punca juga penting, huraikan dengan baik, analisa dengan baik. Kerana kami lihat banyak kumpulan peringkat awal dianalisa bunyinya lain. Bila sampai pula kepada format yang seterusnya, masih lagi dalam analisa punca, dah bunyinya lain pula. Jadi tidak ada ketetapan sebenarnya dalam hal-hal ini ya. Dan bila ada punca, terompuan, inovasi dan kreativiti ini bergantung kepada cadangan. Cadangan yang hebat, hasil, kekuatan kreativiti dan inovasi ini akan menampakkan kekuatan kumpulan. Namanya pun KIK, kreatif inovatif. Nak nampak kat mana? Dia nampak lebih jelas bila kita nanti buat cadangan. Ada orang kata, kalau boleh cadangan tu memang belum pernah nampak kat dunia. Tak pernah lagi nampak. Kalau nampak sebahagian, yang sebagian lagi kita dah pun buat penambahbaikan, innovation. Kita dah buat. Inilah antara cadangan-cadangan ya. Dan satu lagi, cadangan mestilah dibuat secara komprehensif. Dan laporan mesti komprehensif, maknanya lengkap. Kalau kata nak buat baja tu, proses seakhirnya yang kita cadangkan sehingga boleh dilupuskan benda-benda tu, bawa ke mana, tempatkan kat mana, berapa lama prosesnya, macam mana, akhirnya hasilnya begitu. Sehingga semacam itu. Okey ya. Ada orang kata, ini satu kajian, memanglah kajian. Kerana dalam KIK dia memutuskan keputusan-keputusan akibat daripada isu dan masalah yang sedang berlaku. Okay. Ini ialah cadangan-cadangan. Dan cadangan-cadangan ini baik mana sekalipun, kalau tidak diuji cuba biasanya tak dapat dibuktikan baru ketak cadangan. Sebab itu kebanyakan kumpulan buat uji cuba. Bila uji cuba telah dijalankan, kejayaan telah pun ada, maka persembahan pengurusan perlu dijalankan. Persembahan pengurusan terserah pada jabatan masing-masing. Ada orang buat secara formal, ada orang buat secara tak formal. Tak formal ni maknanya kumpulan kata dah sampai dah, kita dah buat uji cuba dah buat Pareto 2, pencapaian dah kita analisa. Tak buat majlis, bos datang tengok sendiri kita buat apa. Bos kata very good, yang ini kita terima. Yang betulnya kita buat majlis. Pihak pengurusan kena mengeluarkan surat, apa yang dicadangkan itu mesti dijalankan sebagai satu prosedur baru.
formal lah. Okay. Ini mesti dibuat. Selepas persembahan pengurusan dijalankan, penyeragaman akan dibuat. Ini yang kita namakan penyeragaman. Buat kabinet kita ke? Banyak mana? Dah dilebarkan ke unit lain ke? Dah dilebarkan ke seluruh UU lain, seluruh negara ke? Ataupun dah melintas ke luar negara? Itu penyeragaman. Selepas penyeragaman, biasanya ataupun sebahagian kumpulan sebelum penyeragaman juga pemantauan telah dibuat. Setengah kumpulan penyeragaman yang dibuat lepas itu pemantauan. Nak menentukan cadangan itu betul-betul real. Bukan dia waktu uji cuba 2 bulan jadi bagus. 3-4 bulan cadangan kita memang cukup mantap. Itu di bawah persembahan pengurusan dan juga di bawah penyeragaman tuan-tuan. Perkara ini perlu kita lihat dari segi sequelnya dan dari segi KIK. Sekali ialah pencapaian. Kita untung apa buat KIK? Cadangan satu perkara, tapi kita telah hasilkan apa sih pencapaian? Apa kos dapat dikurangkan, masa dapat dikurangkan, tenaga kerja dapat dikurangkan, kuantiti kerja dapat dipertingkatkan, keseronokan bekerja dapat dihasilkan, kepuasan pelanggan dapat dicipta oleh projek kita tadi. Ini mengenai pencapaian. Dan kita juga diminta untuk membuat penilaian persembahan tuan-tuan. Persembahan hari ini kalau boleh offhand, membuat ucapan dengan tidak payah menggunakan teks. Tapi kita juga tidak larang kalau nak gunakan teks. Tapi kalau kriteria bebas itu, tentulah bagi mereka yang dapat cakap dengan bebas, kelihatan lebih cantiklah persembahannya. Dan yang penting juga, buku laporan juga akan diambil kira juga oleh panel. Persembahan melalui slide juga perlu diambil kira, ya. Cantik, terang dan jelas. Itu saja untuk kali ini. Kami selaku penilai minta maaf, dia perlu ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau soalan-soalan itu tadi kelihatan diorang ni menyakitkan hati, menyokong kita. Kadang-kadang terasa macam tu, tapi sebenarnya tidak. Kami nak berkongsi saja. Okay? Terima kasih banyak kerana memanggil kami, pihak pengurusan UTM. Sesuai lagi mengajak kami bersama-sama, ya. Kami ucapkan selamat berjaya kepada kumpulan yang telah bergerak dan yang akan bergerak nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.